Bersama kami di Malaysia hari ini dan bersama kita Cik Hafiz Roslan. Saya satu pertanyaan sebenarnya. Saya rasa saya pernah dengarkan kes ini dah banyak dan berulang kali. Terutama sekali bagi golongan wanita, si isteri yang suaminya menunaikan tanggungjawab, nafkah diberi, memang makan anak semua terjaga. Tetapi dalam perhubungan tu suaminya tak menunjukkan kasih sayang, tak hormat dia, tak sayang lah orang kata. Tapi tanggungjawabnya masih ditunaikan. Jadi untuk perhubungan macam ni, sampai bila yang boleh seseorang itu tahan dengan tak ada dasar cinta tetapi tanggungjawab saja? Berbalik pada apa yang saya maklumkan pada sidang penonton. Perkahwinan ada mawadah warahmah. Tak ada mawadah, tak ada rahmah, bahaya. Contoh kat sini, rahmah ada tapi mawadah tak ada, cinta, love. Yes. Rahmah ni maksudnya dia suami ni menunaikan tanggungjawab dia. Komplit. You nak kereta, bibik 2, pemandu 1. Lepas tu apa nama, anak-anak 1,000 sebulan. Allowance kat kredit unlimited. Tetapi jangan kacau I nak kerja bla 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 bla. Lalu terus tak menjalankan tanggungjawab. Contohnya kasih sayang ni. Contoh nafkah batin tak ada. Itu satu tahap yang lagi besar. Kata nafkah batin still ada tapi tanpa perasaan, macam melepaskan batuk di tepi tangga. Contohnya. Faham Jadi situasi ni berlaku berbalik pada soalan tadi. Perkahwinan ini mesti ada mawadah warahmah, kasih sayang, toleransi, hormat menghormati. Maksud perkahwinan tu kalau tak dapat dicapai, pertamanya berbalik kepada isteri tadi. Dosa kalau ni soalannya bukan pasal bagaimana hubungan, bukan pasal dosa ke pahala ke. Okay. Kalau dosa mungkin itu jadi dosa si suami. Tapi ataupun sama adakah berdosa suami hanya menunaikan tanggungjawab dia. Jadi kat situlah adanya mawadah warahmah. Kalau kita menolak perkara demikian, pertamanya melihat kepada isteri tersebut. Adakah isteri tersebut masih boleh bertahan, boleh hidup dalam dunia macam tu ataupun tidak. Kalau tak boleh, maka setiap individu berhak untuk mengambil tindakan terhadap apa yang telah dikenakan terhadap pihak mereka. Kerana pandangan undang-undang dan syarak, terutamanya hukum Islam, adalah sangat baik. Cumanya kebanyakan daripada kita kurang maklum dan kurang arif. Baik. Itu saja. Baik, Cik Hafiz, kita ada pemanggil di talian daripada Pahang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Nur daripada Pahang. Puan Nur. Apa ceritanya? Apa soalannya, silakan. Okay, saya nak tanya pada Peguam Syari'i lah. Silakan. Mengenai saya pernah pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz cerai. Lepas tu disebabkan saya dengan suami bermasakin di satu tempat. Jadinya bila saya pergi ke mahkamah, pihak mahkamah melihat kepada IC dan minta kami buat di tempat IC itulah, juga alamat IC. Selepas tu bila buat ke mahkamah, saya rasakan agak terbeban. Sebabnya pada permulaan dari segi pembayaran, mula-mula nak buka kes pun kita kena keluarkan sejumlah wang. Selepas tu bila suami tidak hadir, makanya pihak mahkamah ada telefon untuk kita hadir ke mahkamah. Tapi hanya semata-mata untuk menyatakan sama ada perlu ke surat dihantar kepada pihak suami. Dan itu agak membebankanlah bagi saya sebab kita terpaksa mengeluarkan kos lagi untuk ke mahkamah sedangkan prosedur belum lagi berjalan. Kemudian perlu menunggu satu tempoh masa yang agak lama untuk dipanggil semula ke mahkamah untuk diminta suami untuk dibicarakan. Bila suami tidak hadir, diberi satu lagi. Allah, terputus. Dia proses tu bila ada terbeban dengan kewangan macam mana? Okey, macam ni. Situasi ni banyak juga berlaku. Ya, isu yang berlaku tersebut adalah di mana puan tersebut isu bidang kuasa. Memang contohnya kes-kes pengesahan pernikahan. Kes-kes pengesahan pernikahan ramai di antara kita sama ada melakukan pernikahan secara sindiket ataupun pernikahan di luar negara. Jadi yang dipandang oleh mahkamah adalah di bawah Seksyen 12 berkenaan dengan tempat maslahatin sebab ini isu bidang kuasa. Contohnya isu bidang kuasa di negeri-negeri. Katalah saya orang Johor, IC orang Johor masa nikah di bukan saya lah, orang lain. Saya pula dah. Maksudnya kita contoh A. A orang Johor nikah di, katalah dia nikah di sedap sikitlah di London. Nikah di London pun tanpa kebenaran mahkamah. Jumpa kat sana, oh I love you, you love me, tu kita tak nak buat dosa, kita kahwin. Pun kahwin dengan imam kat sana, bawa balik dokumen ke Malaysia. Tapi dia bekerja dan tinggal di Kuala Lumpur. Jadi di situ ada konflik.
Konflik berkenaan dengan di mana dia mastotin ketika ni. Jadi pengesahan tempat mastotin perlu diberikan. Akan tetapi alamat tertera di dalam surat nikah di luar negara tersebut adalah alamat IC. Alamat IC Johor. Jadi kat situ adanya kadang-kadang disebabkan pihak pendakwaan di akhirnya nanti tidak mahu, perkara ni akhirnya tidak boleh mendapat, dia orang tak boleh denda. Tidak boleh dikenakan hukuman. Sebab nanti kalau dia ada peguam bijaksana sikit, dia tukar atas isu bidang kuasa. Faham? Jadi disebabkan itu, telah pun diseragamkan mana-mana alamat yang tertera di dalam surat nikah di luar negara tersebut, kat situlah dia mereka buat. Jadi permasalahan dia, bila puan ni berlaku, dia terpaksa pergi ke tempat lain. Suami pula tak nak bagi kerjasama. Dan saya yakin dan percaya daripada apa yang puan tadi maklumkan, dia buat sendiri. Dia bukan buat bersama dengan mana-mana ejen ataupun dia dengan mana-mana pihak peguam. Sebab dia kata tadi dia buat sendiri dan itu pun dia kata kosnya tinggi. Sebab yang setahu saya, kos di mahkamah tidaklah begitu tinggi untuk pendaftaran-pendaftaran. Yang ni yuran-yuran. Cuma yang saya nampak mungkin penat dari sudut jarak dan sebagainya itulah. Baik, okey, kita banyak soalan lagi. Saya nak ke soalan yang berikutnya, izinkan. Okey, please. Misalnya kata berkahwin, katakan 2 tahun kahwin, tapi suami mati pucuk. Jadi suami bila isteri desak berubat, dia pun tertekan, marah-marah dan sebagainya. Jadi tak dapat langsung nafkah batiniah macam mana. Bila tak dapat itu, dia akan membawa kepada pergaduhan, macam-macam perkara lain lah. Okey, macam mana isteri nak buat dia? Pertama, isteri jangan buat dosa. Okay. Walaupun apa yang berlaku, kalau boleh taat, taat. Tetapi kat sini apa yang tak dapat balik semula kepada saya masuk perkahwinan tadi. Kena ada apa? Mawaddah warahmah. Okay, jadi sidang penonton dan dirahmati Allah. Contohnya lah kalau berlaku kepada anda semua. Pertama, kenapa saya pesan awal-awal sekali lagi jangan buat dosa. Apabila berlakunya perkara ni, kerana kita tahu hubungan antara suami isteri ni adalah lumrah, dia macam makan nasi. Memang tak boleh nak buat apa. Itu adalah manusia. Manusia memerlukan hubungan di antara suami isteri yang halal. Itu adalah fitrah. Bila tak berlaku, isteri ini boleh buat fasah. Pilihan, macam saya kata, berbalik kepada pilihan individu, pilihan penonton-penonton yang menghadapi masalah ini. Sekiranya masih boleh bertahan, tidak ada sesiapa boleh memaksa diri kamu, kecualilah diri kamu sendiri membuat perubahan ataupun tindakan. Kalau dia masih redha, bersabar, tak apa, mungkin satu hari nanti, selepas 3 tahun dan sebagainya, aku masih boleh tahan. Tapi sampai satu masa, dalam kes tersebut, isteri boleh buat apa? Pertama, dah boleh berusaha, isteri boleh mohon fasah. Sebab dalam di antara syarat-syarat fasah tersebut, apabila tidak adanya hubungan, tidak ada nafkah batin. Walaupun rasa cinta ada, tapi demi masa depan. Itu saya kata. Saya tidak boleh mempengaruhi. Saya tidak boleh menyalahi ataupun menasihati mereka untuk bercerai. Tak boleh. Sebab apa? Sebab takkan kita nak suruh bercerai dalam keadaan orang tu sendiri yang boleh bersama. Cuma saya pesan tadi apa yang pertama? Saya tak suruh bercerai, saya tak suruh pergi, sebab confirm dah mereka akan pergi berubat. Saya kata jangan buat dosa. Sebab di ketika inilah peranan iman akan menunjukkan, terutamanya mereka yang duduk di Lembah Kelang, bandar yang semakin membangun kita di Kuala Lumpur contohnya. Itu baru kes. Saya nak pergi lebih mendalam, boleh? Boleh. Okey, ada kes disebabkan tak boleh bersama dengan, katalah suaminya mati pucuk, malah suaminya mencarikan lelaki lain untuk bersama dengan isteri. Merakamkan isteri dan sebagainya. Itu lagi teruk. Dan benda itu dijadikan sebagai satu perkara yang baik. Ingat. Sidang penonton dan dirahmati Allah. Pesan saya pertama, jangan buat dosa. Biarlah kita ini kadang-kadang malu di sisi manusia tapi dipandang mulia di sisi Allah. Faham? Kadang-kadang mereka tak nak bercerai, nak jaga status masing-masing. Okey. Jadi perkara tu saya pesan sekali lagi. Apabila berlaku, masing-masing ada hak dan tanggungjawab. You still feel in love, selagi mana kamu masih boleh bertahan, kamu sendiri yang nak, jangan kamu mengeluh. Dan jangan pula nanti kamu salahkan sebab kamu yang nak. Sekiranya kamu tidak boleh bertahan, maka di sisi undang-undang dan hukum syarak, kamu layak seorang perempuan tersebut yang tak dapat nafkah batin untuk mohon fasah di hadapan mahkamah syariah. Cik Hafiz, itu sisi seorang peguam syar'i. Saya nak minta pendapat sebagai seorang mediator. Untuk perhubungan yang mungkin mempunyai masalah dekat 10 tahun, bertahun-tahun tak selesai, tapi masih berkahwin, beranak pinak, memang keluarga dah ada di situ. Tapi kalau pasangan ini ingin mendapatkan bantuan, dia mencari mediator, dia pergi ke sesi kaunseling, berapa kali sebenarnya ataupun berapa lama tempoh yang paling ideal untuk pasangan ini menerusi kaunseling ini untuk
mula melihat perubahan. Dan apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor yang menjadikan hubungan ni boleh diselamatkan boleh atau diselamatkan. tidak? Kadang monotonous jadi tak ada macam mana? Ya. Dia macam ni, paling terbaik bagi satu pasangan apabila datang kepada kita, dia datang bukan nak bergaduh, dia nak mediate. Bermediasi. So apabila datang bermediasi, pertamanya kita antara range masa yang terbaik bagi mereka ni sekurang-kurangnya 3 sesi. Okey. Kenapa saya kata sekurang-kurangnya 3 sesi? Dalam 3 sesi ini, pertama kita akan mengetahui. Sebab mediator ni dia macam mengalur. Dia mencungkil masalah tu keluar, dan akhirnya membantu pihak-pihak mendapatkan jawapan. Tapi kita tak boleh jadi macam peguam. Kita yang diktate ataupun kita bagi opinion. No. Sebagai seorang mediator, kita akan bantu mereka sendiri tanpa mereka sedar, mereka mengeluarkan apakah sebenarnya punca masalah. Bila dah keluar punca masalah, barulah mereka ni secara joint session ataupun separate session dan akhirnya joint session semula untuk menyelesaikan masalah itu secara bersama. Jadi, saya kata paling kurang 3 sesi. 3 sesi mungkin dalam sebulan setengah. Contoh, ataupun 2 bulan. Tetapi cara yang paling ideal, yang terbaik untuk memberikan kepada pihak-pihak ni peluang untuk mereka ni bersama-sama mencari penyelesaian antara 5 hingga 6 bulan. 5-6 bulan ataupun istilahnya 5-6 ataupun 6 kali. 6 kali itu boleh buat dalam tempoh 6 bulan, sebulan sekali, ataupun dalam tempoh 5 bulan. Baik. Terpulang. So, sekurang 6 kali ataupun 6 bulan ya. Ya, saya. Baik, terima kasih nak ucapkan Encik Banyak Hafiz. ni kes ni panjang tapi itulah masa yang kita rehat kan. Kita doakan semoga ada perubahan kepada mereka yang derita jiwa, moga-moga ada ketabahan untuk anda selesaikan masalah.